Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kita kembali di dalam persidangan Ramadan MTS FAST, insya-Allah. Okey, baiklah tuan-tuan dan puan-puan. Jangan ke mana-mana lagi. Kita ada seorang lagi panel insya-Allah untuk hari ini. Untuk melengkapkan kita punya tajuk amaran kebangkitan insya-Allah. Jadi minta tolong tuan-tuan dan puan-puan ajak lagi ramai insya-Allah. Ini tajuk ni penting ni. Sangat penting, iaitu amalan dan persediaan untuk menghadapi hari akhir zaman ni. Jadi ajak lagi kawan-kawan kat luar sana, untuk bersama-sama dengan kita dalam majlis ilmu di dalam bulan Ramadan yang mulia ini insya-Allah. Jadi saya difahamkan alhamdulillah ustaz dah tiba. Jadi dengan segala hormatnya saya mempersilakanlah menjemput Al-Fadil Ustaz Jafri Abu Bakar. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, apa khabar? Alhamdulillah sihat Ustaz. Ustaz sihat Ustaz? Sihat alhamdulillah. Hebat sekarang ni buat apa ni forum international sekarang. Boleh buat international punya forum. Itulah alhamdulillah kita ada panel daripada Indonesia kan. Allah. Itulah insya-Allah. Tahniah kepada Mak Hafiz. Ustaz, sebelum kita mula Ustaz, saya nak sains Fatimah Az-Zahra. Alhamdulillah. Tentang kita punya kata pelaksanaan insya-Allah. Kita akan khususkan 45 minit kepada Ustaz untuk pembentangan lah tentang tajuk Ustaz ni insya-Allah. Kemudian kita akan buat 15 minit yang terakhir tu Ustaz untuk sesi soal jawab. Jadi memandangkan kita pun dah mula terlewat 10 minit, jadi insya-Allah kita akan gunakan 10 minit tu, mana lewat 10 minit lah lepas ni insya-Allah. Jadi insya-Allah Ustaz boleh manfaatkanlah waktu-waktu tu untuk memberikan kepada kami ilmu-ilmu yang kami dahaga lah insya-Allah. Jadi Ustaz, tajuk yang ingin kami Ustaz bentangkan adalah berkaitan dengan amalan Ustaz, persediaan. Sebab tajuk-tajuk yang sebelum ni kami dah didedahkan dengan tanda-tanda sebelum, kan, tanda-tanda semasa dan juga tanda-tanda yang akan datang ni. Kemudian cerita pula tentang mahsyar Ustaz. Jadi Ustaz, boleh tak Ustaz bantu kami Ustaz? Berikan kami kata amalan-amalan ataupun persediaan-persediaan yang boleh kami lakukan untuk menghadapi akhir zaman ni Ustaz. InsyaAllah Ustaz. Baik, insyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulil amin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahi ma syaa Allah la yasuqul khaira illa Allah ma syaa Allah la yasrifu su'a illa Allah ma syaa Allah. Maka min ni'matin minallahi ma syaa Allah. Wala haula wala quwwata illa billah al-'aliyyil 'azim. Amma ba'd. Alhamdulillah, pertamanya kita banyak puji dan syukur kepada Allah SWT dengan limpah kurnia inayah taufik di sisi Allah, kita dapat sama-sama pada pagi ini insya-Allah bersiaran secara langsung daripada Ma'had Tahfiz Sains Fatimah, Ma'had Tahfiz Sains Fatimah Az-Zahra. Lebih kurang. Baik, insyaAllah. Betul lah? Ma'had Tahfiz Sains Fatimah Az-Zahra. InsyaAllah MTS FAST. Macam kata penasihat dia Ustaz Salih Al-Samad Ilyas, ya, Salih Al-Samad. Dan insyaAllah Ustaz Samad, dan kita dah bincang banyak dah, panjang dah seharian hari ini daripada pagi tadi tentang perkara-perkara yang berkaitan dengan kiamat. Dan Salih Al-Samad, my part saya ni nak bincang tentang apa? Bincang tentang amalan-amalan sebagai persediaan kita untuk masuk ke alam akhirat. Sama ada berlaku kepadanya kiamat besar ataupun kiamat kecil, kedua-duanya akan membawa dia untuk melangkah ke yang nama dia alam akhirat. Salih ala Sayyidina Muhammad. Tuan-tuan, Allahumma salli alaihi, maka apakah persiapan dan persediaan untuk dia? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kita nak tengok apakah persiapan dan persediaan untuk kita melangkah ke negeri yang nama dia negeri akhirat. Saya nak petik satu ayat saja.
ayat 18, 19, 20. 3 ayat saja daripada surah Al-Hasyr, dan kita akan bahas salih ala Muhammad daripada 3 ayat ni sebagai persiapan dan persediaan kita untuk masuk yang nama dia alam akhirat. Salih ala Muhammad. Nah, kita boleh buka surah Al-Hasyr ayat 18 sampai ayat 20. 18, 19, 20. Nah, salih ala Muhammad, surah Al-Hasyr. Baik, Allahumma salli Al-Hasyr. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. فكان عاقبتهما أنهما في النار خالدين فيها وذلك جزاء الظالمين. Itu ayat 17, ayat 18. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون. Surah Al-Hasyr, surah ayat 8, surah ke-59 ayat 18, 19 dan 20, yang bermaksud, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, yakni dengan mengerjakan dan meninggalkan segala larangan dan tegahnya, dan hendaklah setiap daripada manusia itu melihat dan memperhatikan yang apa yang telah disediakan, yakni daripada amal-amalnya sebagai bekalan pada hari esok, yakni hari akhirat. Dan sekali lagi diingatkan, bertakwalah kepada Allah. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah amat meliputi pengetahuannya dari segala yang kamu kerjakan. 18, 19. Dan janganlah kamu menjadi seperti orang-orang yang telah melupakan Allah. Lalu Allah membuatnya lupa pula. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Yang ni, saya disebut, ini amal yang baik untuk menyelamatkannya, menyelamatkan mereka. Dan itulah orang-orang yang fasik. 18, 19, 20. Tidaklah sama bagi ahli neraka dan ahli syurga. Kerana ahli syurga adalah orang-orang yang beroleh kemenangan. Yakni mendapat apa yang diinginkannya. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Okey, itu 18, 19, 20 surah Al-Hasyr. Surah Al-Hasyr. Baik, Alhamdulillah, kita tengok apa yang terkandung, yang terhimpun dalam apa yang terhimpun dan dalam 3 ayat ni. 3 ayat ni menceritakan tentang persediaan dan persiapan seorang itu untuk masuk ke alam ataupun ke hari yang kemudian. Janganlah semua mak. Okey. Okey. Okey, good. Baik, Allahumma salli Muhammad. Okey. Ada berapa poin yang kita boleh ambil daripada ayat tu yang nak kita bincangkan pada pagi ini, insya-Allah ada lebih kurang 6 poin yang boleh kita bincangkan, yang kita boleh syarahkan pada pagi ini, insya-Allah tuan-tuan boleh catat elok. Dan yang pertamanya, salli ala sayyidina Muhammad. Nah, ya ada 7 poin, Yang pertamanya Allah sebut, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Syarat nombor 1 sekali. Poin yang pertama sekali, beriman kepada Allah SWT. Beriman terhadap apa yang telah dijanjikan oleh Allah. Beriman terhadap perkara gaib yang telah Allah ceritakan, Nabi SAW ceritakan. Apa yang akan kamu hadapi nanti waktu kamu berada di alam barzakh. Apa yang akan kamu hadapi ketika kamu berada di alam mahsyar. Apa yang disediakan oleh Allah, sallallahu alaihi wasallam Muhammad, syurga dan neraka. Semua benda-benda gaib itu, kalaulah dia beriman tentang perkara gaib itu, pasti dia akan buat persiapan dan persediaan. Masalah dia ialah kita ni macam tak percaya. Tahu tak kata ada syurga? Tahu?
Salih alaihi wasallam tahu tak tentang keindahan syurga, apa benda yang Allah nak kurniakan, apa benda yang Allah nak berikan dalam syurga? Tahu? Tapi pasal apa kita tak bersungguh nak jadi ahli syurga? Pasal apa kita benda-benda yang berkait dengan amalan-amalan yang boleh bawa seorang tu dalam syurga, dia tak bersungguh nak buat? Pasal apa? Dia percaya tak percaya? Percaya tapi tak berapa nak beriman. Itu punca dia. Salih alaihi wasallam. Demikian juga Salih alaihi wasallam tentang neraka. Tahu tak tentang kedahsyatan neraka? Tahu tak tentang dahsyatnya neraka ni, apa yang Allah sediakan dalam neraka? Tahu tak macam-macam azab yang Allah sediakan? Tahu, takut tak neraka ni? Takut. Tapi pasal apa kita masih melakukan perkara yang boleh Salih alaihi wasallam mencerumuskan kita ke dalam neraka? Pasal apa? Kita percaya tapi kita tak beriman. Beriman ni menjadi kunci. Iman dia menjadi kunci. Kalaulah Salih ala Sayyidina Muhammad macam dalam bulan puasa ni lah. Nabi SAW sebut Allah ala Sayyidina Muhammad man soma ramadanan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama dhanbi. Siapa yang Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad siapa yang berpuasa dalam bulan Ramadan ya, dengan iman dan harap sungguh-sungguh pada Allah SWT atas puasa dia tu, ada dua benda kat situ, iman dan harap, maka Allah akan mengampunkan dosa-dosa yang terdahulu. Sallallahu alaihi Muhammad. Jadi kunci dia apa dia? Kunci dia iman dengan harap. Barulah Allah nak ampunkan dosa. Apa tanda iman tu? Apa tanda iman tu? Tanda iman itu adalah perbuatan. Bila dia percaya, maka dia bersungguh-sungguh untuk buat. Pasal apa yang ibadat banyak sangat ni? Kan Allah janjikan banyak ganjaran-ganjaran dalam bulan Ramadan. Sallallahu alaihi Muhammad. Sallallahu alaihi Muhammad. Baik, Allahumma salli. Jadi, minta maaf ada suara tak ada sekejap. Jadi, Allahumma salli, tuan-tuan, Allahumma salli Muhammad. Jadi, nak tahu dia beriman ataupun tidak, percaya ataupun tidak, tengok dia buat ataupun tidak. Nampak orang bersungguh buat tu, menuju tu. Demikian juga kita dengan Yaumul Qiyamah. Orang yang Salih alaihi wasallam beriman kepada Allah, dia percaya tentang apa yang Allah sediakan di hari akhirat. Dia percaya tentang Salih alaihi wasallam azab-azab yang Allah sediakan. Dia percaya tentang syurga, percaya tentang neraka, apa yang Allah sediakan di hari akhirat. Maka apa yang dia buat, dia akan bersungguh dengan amal. Nampak kesungguhan dia tu. Maka yang pertama yang perlu ada kepada ciri-ciri ataupun persediaan kita untuk melangkah ke alam akhirat ialah untuk kita memperkukuhkan iman kita kepada Allah, kepada Rasul, kepada hari akhirat, kepada malaikat, kepada qada dan qadar ketentuan Allah SWT. 6 disebut sebagai rukun iman ni perlu kita perkukuhkan untuk kita masuk ke alam yang nama dia alam akhirat. Pertama. Yang kedua, Allah sebut dalam ayat ni, Allah kata, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tandur nafsum ma qaddamat lighad. Wahai orang-orang beriman, salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, bertakwalah kepada Allah. Kunci yang kedua, tuan-tuan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, iaitu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya cuma Yang kedua, salli Muhammad ialah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingat kena ni kot dah. Sebab ni tutup lah. Tolong je. Sekejap saya Okey. Ustaz ada nak betulkan masalah teknikal sekejap. Mohon maaf. Atas. okey Ustaz, okey. Sorry. Alhamdulillah. Saya punya Apa ni earphone saya tu dah nak habis bateri. So dia ganggu saya punya okey, baik. ni. Ni saya buka tak pakai earphone. Okey kot dah. Okey, Ustaz, yang keduanya ialah takwa kepada Allah SWT. Syarat ataupun persiapan utama untuk kita masuk ke alam akhirat, nama dia takwa kepada Allah.
Takwa ini di antara syarat utama salih alaihi wasallam yang akan memastikan kejayaan kita ni di dunia hingga akhirat. Takwa dia boleh melonjakkan seorang itu untuk menjadi seorang yang diselamatkan oleh Allah di hari akhirat, di hari kiamat kelak. Salih alaihi wasallam. Jadi tuan-tuan, Allahumma salli ala Muhammad. Sayyidina Ali mentafsirkan takwa ini sebagai takut kepada Allah, beramal dengan Al-Quran, dan membuat persiapan untuk menghadapi hari pertemuan dengan Allah dan redha dengan apa yang sedikit yang ada padanya. Okey. Saya nak memetik perkataan ulama. Tengok apa perkataan daripada Sayyidina Ali tadi ni. Sayyidina Ali kata takut pada Allah, beramal dengan Quran, bersiap menghadapi hari pertemuan dan redha dengan apa yang sedikit daripada Allah. Jadi kalau kita nak tengok salih alaihi wasallam, tuan-tuan boleh senaraikan daripada lima perkataan yang 5 huruf yang ada pada sisi takwa tu, pada susunan takwa tu. Yang pertama huruf ta. Huruf ta. Ta bermaksud taubat. Ni tuan-tuan, ni semua persiapan dan persediaan untuk kita kembali ke alam akhirat. Ta bermaksud taubat. Salih alaihi Muhammad. Jadi orang yang bertakwa ni orang yang banyak taubat dia. Orang yang bertakwa ni orang yang banyak taubat. Nak sampai kepada banyak taubat ni tuan-tuan, nombor satu sekali, salih alaihi Muhammad, hati kena bersih. Hati kena bersih. Kalau hati kita kotor dengan dosa, salih alaihi Muhammad, itu salih alaihi Muhammad menyebabkan kita tak rasa berdosa. Nak bagi rasa berdosa, salih alaihi Muhammad, hati kena bersih. Tapi hati pula jadi kotor dan tak bersih disebabkan oleh dosa. Maka memperbanyakkan istighfar, memperbanyakkan zikrullah dan memperbanyakkan amalan-amalan soleh akan mencuci hati itu agar bersih, dan disebabkan hati bersih itu kita mula merasa berdosa. Hati dosa. Getaran dosa itu kita akan rasa. Maka salih alaihi Muhammad banyakkan bertaubat dan beristighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu ciri pertama orang yang bertakwa di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Banyakkan taubat, banyakkan istighfar. Sebab tu cari suasana dan environment yang boleh membantu kita untuk banyak beristighfar, banyak bertaubat. Sebagai contohnya, yang pertama, cari waktu yang dia punya vibes dia punya getaran dia itu getaran tenang. Waktu mana kita ada getaran tenang, waktu mana kita duduk dalam getaran yang tenang, suasana tenang. Antaranya Allah cerita waktu yang paling special untuk kita beristighfar atau mohon ampun ialah pada waktu suhur. Waktu sahur. Ashar. Sebagai Allah sebut dalam Quran surah Ali Imran. Salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Apa dia? Allahumma salli. Wabil ashar. Bukan. Allahumma salli. Wal mustaghfirina bil ashar. Salli ala sayyidina Muhammad. Wal mustaghfirina bil ashar. Allah sebut dalam Quran. Orang-orang yang beristighfar pada waktu sahurnya. Surah Ali Imran ayat 17. Allah juga sebut dalam Al-Quran wabil asharihum yastaghfirun, dan pada waktu sahur itu mereka meminta ampun ataupun beristighfar. Dalam surah Ad-Dhariyat ayat 18. Itu di antara waktu-waktu yang kita boleh cari baik kita ni boleh minta ampun kepada Allah, rasa getaran-getaran dosa tu. Jadi orang yang bertakwa ni dia selalu minta ampun. Dia lagi banyak dia minta ampun. Walaupun kadang-kadang bila orang bertakwa ni dia kuranglah nak melakukan kesilapan dan kemaksiatan, sengaja purposely nak buat maksiat tu takut. Sebab tapi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad, dia rajin minta ampun, beristighfar kepada Allah SWT. Salli ala sayyidina Muhammad. Okay? Ya. Suara Ustaz tadi lambat sikit daripada video. Ya. Ataupun suara Ustaz lebih cepat daripada video. Mungkin sekarang okey kot. Okey. Sekarang okey dah? Okey dah kan? Okey Ustaz. Okey. Baik, Allah SWT. Okey. Yang keduanya, dalam kita nak minta ampun atau beristighfar ni, salli ala Muhammad, ialah kena segera minta ampun. Jangan bertangguh-tangguh dalam nak minta ampun kepada Allah.
Bila kita buat salah, kita buat dosa, jangan bertangguh untuk minta ampun. Kita semua buat salah. Allah sebut dalam Quran, salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli alaihi wasallam, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Allah sebut. Salli ala sayyidina Muhammad. Bersegeralah kamu untuk minta keampunan, minta pengampunan daripada Tuhan kamu. Dalam bab minta ampun ni kena cepat-cepat, tak boleh tangguh-tangguh. Kita biasa buat salah, bila kita buat salah saja cepat-cepat minta ampun. Jangan bertangguh. Sebab apa? Sebab getaran daripada kesalahan dan dosa tu masih kita rasakan. Bila kita buat salah, salih ala sumatnya. Sebab apa nak kena cepat-cepat minta ampun ni? Nombor satu. Sebab kita masih rasa getarannya. Bila buat dosa tu, dia automatik hati kita rasa tak seronok, hati kita rasa gelisah. Itu sifat daripada dosa. Maka kalau kita bertangguh nak minta ampun tu, apa jadi? Dia akan makin hilang. Rasa getar tu makin hilang. Jadi waktu hati tu masih rasa getar dosa tu, waktu tu lah kita cepat-cepat minta ampun. Yang kedua, pasal apa nak kena cepat-cepat minta ampun? Sebab mati boleh main bila-bila masa. Dia duk rasa macam tak apa, tengah duk sihat lagi, muda lagi, apa sebagainya. Mati bukan syaratnya muda. Salih ala sayyidina Muhammad. Mati bukan syaratnya tua. Mati bukan syaratnya sakit. Mati syaratnya hidup. Kalau orang yang hidup je, dia salih ala sayyidina Muhammad, anytime boleh berhadapan dengan mati. Tu lah, salih ala sayyidina Muhammad. Tuan-tuan, jadi disebabkan kita tak tahu, tanya guru saya cerita. Kita ni bila kita buat dosa dan maksiat, nanti ada kesan dekat akhirat nanti. Ada kesan ke akhirat. Bila kita buat dosa, kita buat maksiat, kita akan bangkit di padang mahsyar. Yang pertamanya, kita sempat minta ampun kepada dosa kita, diampunkan oleh Allah. Bangkit dalam keadaan tak ada dosa. Alhamdulillah rabbil alamin. Yang keduanya, dia buat dosa, dia buat maksiat, kemudian dia tak sempat minta ampun atas dosa-dosa dia tu. Maka apa dia kena? Said Simat, dia bangkit di padang mahsyar dalam keadaan dia bawa dosa. Dia bawa dosa. Yang ketiganya, salih ala sayyidina Muhammad, dia melakukan dosa kepada Allah SWT. Kemudian, salih ala sayyidina Muhammad, dia tak sempat dia minta ampun. Dia bangkit pada mahsyar dalam keadaan dia berdosa. Tapi Allah ampunkan dia dengan rahmat kasih. Allah ampunkan dia. Maka, salih Simat, ini pun salah satu daripada keadaan orang yang berdosa bangkit daripada mahsyar. Salih Simat. Jadi, kita tak tahu. Kalau boleh kita harap kita dapat diampunkan oleh Allah, bangkit daripada mahsyar dalam keadaan kita tak ada dosa. Mudah-mudahan kita dapat yang demikian. Ataupun kita bangkit dalam keadaan kita ni ada dosa, tapi Allah ampunkan dosa-dosa kita tu di akhirat dia. Kita harap pun demikian. Tapi yang kita takut ialah kita buat dosa tapi kita tak sempat minta ampun. Dia bangkit daripada mahsyar, bawa dosa tu. Maka Allah menjanjikan azab kepada orang yang bangkit daripada mahsyar dalam keadaan dia ada dosa. Guru saya duk cerita. Mungkin dia duk minta ampun, orang tu duk minta ampun. Setiap kali dia buat salah, dia minta ampun. Allah ampun dosa dia. Mudah-mudahan. Tapi, waktu hari dia mati tu, hari tu dia tengah buat dosa. Dia tak tahu lah, dia tengah naik motor ke, tengah naik kereta ke, dia tengok ada makcik mana duk berjalan tepi jalan tu, kita ambul segak juga makcik ni. Ternampak lah apa, makcik tu duk melenggok berjalan ke apa semua, tiba-tiba tu melanggar tiang macam tu kan. Gitu. Kemudian mati dia last dia duk tengok benda yang macam tu. Maka tuan-tuan, itulah dosa yang dia akan bawa di akhir hayat. Kan, Ustaz Syamad? Jadi, ada juga bekas dosa yang dia buat kat sana. Itu yang kita tak mahu tu. Maka bila kita buat saja apa-apa kemaksiatan, apa-apa kesalahan, kita nak buat macam tak boleh nak lari daripada salah dan dosa. Kullu bani Adam khata', setiap anak Adam mesti buat salah, mesti buat dosa. Maka, salih alaihi wasallam, apa yang kita kena buat ialah kita cepat-cepat minta ampun. Cepat-cepat minta ampun. Yang ketiganya, tuan-tuan, salih alaihi Muhammad, apa dia? Dalam urusan dosa ni, elakkan kita daripada duduk bersama-sama dengan orang-orang fasik. Elakkan kita duduk bersama-sama dengan orang-orang yang fasik. Orang-orang yang kekal buat maksiat. Orang-orang yang banyak buat maksiat. Sebab apa? Kata Imam Ghazali, dia akan menyebabkan kamu bertangguh-tangguh dengan taubat. Bila kita duduk dengan orang fasik, dia akan menyebabkan kita bertangguh taubat. Bukan sekadar dia duduk mengajak kita buat maksiat. Kita ni pilih kawan sikit. Nabi SAW sebut, sallallahu alaihi wasallam Muhammad, al-mar'u ala dini khalili. Seorang itu akan duduk pada agama kawan baik dia. Kawan
kawan baik dia. Maka kata falyanzur, kamu perhatikanlah dengan siapa kamu berkawan rapat, berteman rapat. Salih ala sayyidina Muhammad. Salih ala sayyidina Muhammad. Nah, salih ala sayyidina Muhammad. Tengok siapa kita berkawan. Kalau kawan kita tu kawan baik, salih ala sayyidina Muhammad, insya-Allah salih ala sayyidina Muhammad, dia akan jadi bawa kepada kebaikan. Tapi kalau kawan kita tu kawan jenis orang maksiat, kata Imam Ghazali, bila seorang yang suka manjalsa, siapa yang suka duduk dengan orang fasik, maka dia akan salih ala sayyidina Muhammad, kita akan cenderung untuk melakukan kemaksiatan. Yang keduanya, kita akan Allahumma salli alaihi wasallam bertangguh-tangguh untuk melakukan, untuk bertaubat pada Allah. Sebab apa dia tangguh taubat? Sebab dia duduk tengok, orang tu relax je. Buat dosa pun tak nak kena apa pun. Buat dosa pun rezeki murah saja. Kita duduk compare macam tu. Akhirnya kita sendiri pun duduk tangguh-tangguh taubat. Maka tu, solat simak tuan-tuan, di antara perkara yang perlu kita perhatikan dalam solat ala simak kita bertaubat pada Allah. Tak. Yang keduanya qaf. Solat simak, ciri-ciri orang bertakwa yang kena ada sebagai persiapan dan persediaan kita untuk melangkah masuk ke negara yang nama dia akhirat. Qaf, seperti mana disebutkan oleh Sayyidina Ali tadi ni, sallallahu alaihi wasallam. Apa dia ni? Redha dengan apa yang sedikit yang ada pada dirinya. Kata Sayyidina Ali mendefinisikan takwa demikian, ada satu huruf dalam takwa itu yang nama dia, yang huruf ini yang namanya qanaah. Qaf, qanaah. Sallallahu alaihi wasallam. Qanaah ni apa? Rasa cukup dengan apa yang dia ada. So kita kena bina dalam hati kita ni perasaan cukup dengan apa? Syukur dengan apa yang Allah kurniakan dalam kehidupan kita. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Qaf, qanaah. Macam mana nak bina sifat qanaah dalam diri ni? Kata Nabi SAW, tengok bawah, jangan tengok atas. Tengok bawah maksud, tengok kekurangan dimiliki oleh orang lain berbanding dengan kelebihan yang kita ada. Kita ada kereta, tengok di sana ada orang yang Salih Ahmad naik motor saja. Kita ada motor, tengok kat bawah ada orang yang Salih Ahmad naik basikal saja. Tapi ada orang basikal lagi mahal pada motor saya, 22,000 basikal dia. Kan Salih Ahmad angkat satu jari macam ni. Ingat je subhanallah. Tu tak lagi hal tu. Itu basikal orang have. Kita tengok basikal orang yang no have. Ya, tak ada apa-apa tu. Kayu basikal tua je, masya-Allah kan. Ada kayu basikal, alhamdulillah, tengok ada orang bawah. Salih alaihi wasallam, tengok ada orang yang jalan kaki saja. Tak ada harta, tak ada apa, jalan kaki saja. Kalau jalan kaki pun tengok bawah lagi ada orang yang tak ada kaki. Macam itulah. Bila kita tengok bawah tuan-tuan, Salih alaihi wasallam, kita akan rasa cukup dengan apa yang kita ada. Tapi kalau kita tengok atas sampai bila pun tak habis. Salih alaihi wasallam, sampai bila pun tak habis. Tengok orang makin kaya, tengok kita ada rumah, tengok ada orang rumah lagi besar. Tengok ada orang ada sebab ni apa sebab kita sampai bila pun tak habis. Sebab maka tengok bawah. Itu di antara yang Nabi SAW ajarkan kepada kita macam mana nak bina sifat qanaah dalam diri. Yang keduanya, nak build, nak perasaan qanaah ni tuan-tuan, sedekah. Lazimi sedekah. Kita akan rasa cukup dengan apa yang kita ada. Sallallahu alaihi wasallam. Sebab apa? Bila kita bersedekah ni, kita akan biasa melihat kesusahan orang yang minta sedekah. Tengok orang miskin, tengok orang susah, tengok orang yang memerlukan. Akhirnya membina apa ni? Akan menyebabkan kita rasa cukup dengan apa yang kita ada. Bila kita duduk satu posisi memberi, maka kita akan rasa cukup. Sebab tu kita bagi. Selagi kita duduk dalam posisi minta, selagi tu kita rasa kita tak boleh cukup. Elakkan diri. Yang ketiga, elakkan diri daripada meminta-minta. Nabi SAW sangat tak suka orang siapa yang mampu untuk menahan dirinya daripada menjamin dirinya daripada minta-minta, maka aku akan menjamin dirinya untuk syurga. Salih sebab. Maka jangan duk minta-minta. Bila kita duk minta-minta ni dah menyebab minta apa? Minta pada Allah. Wa idza sta'anta fasta'in billah. Kalau kamu nak apa-apa kamu minta. Kamu nak minta tolong, nak apa-apa minta pada Allah. Minta pada manusia ni kamu akan dapat dua benda. Yang pertama, Salih alaihi wasallam, dia akan bagi kat kamu. Yang kedua, dia tak bagi kat kamu. Kalau dia bagi kat kamu, satu hari dia akan ungkit. Ini sifat manusia. Waktu dia baik dengan kita, semua okey, semua cantik, semua elok, kentut pun wangi, bau strawberry. Kan? Salih alaihi wasallam. Dia nak bau strawberry? Tak. Ini sebab dia Salih alaihi wasallam. Jadi subhanallah, waktu elok, waktu baik semua cantik.
Tapi subhanallah bila dah salih ala Sayyidina Muhammad, dah jauh, dah tak baik, dah buruk semuanya, tak elok semuanya, diungkit-ungkit. Sebab tu sifat manusia. Saya disebut. Ataupun yang keduanya dipelekeh-lekehkan kita. Yang pertama diungkit, yang kedua dia pelekeh-lekehkan kita. Kita ni kita minta kat dia, dulu malas kerja, tak ada apa, tengok tu orang lain kerja semua apa semua, macam-macam dia kata kita. Pasal apa dia kata kita macam-macam? Sebab dia memberi. Dia lebih besar daripada kita yang minta. Sebab tu Allah kata jangan minta dengan manusia. Yang keduanya, yang pertama dia bagi, yang kedua dia tak bagi. Bila dia tak bagi, dia buat macam mana? Bila dia tak bagi, saya cuma dia akan hina-hinakan kita pula. Dia akan hina-hinakan kita. Itu tengok tu waktu senang tak mau cari aku, waktu susah ni lah nak merangkak main cari aku. Macam-macam dia akan kata kat kita. Kalau tak kata kita kat depan-depan pun, dia akan cakap kepada isteri dia, dia cakap orang dekat dia, tengok tu main tu, tengok tu. Dia akan cakap buruk-buruk kita. Pasal apa? Pasal itu sifat manusia. Bila macam tu keadaan dia, maka Allah kata, Nabi SAW kata apa? Sallallahu alaihi Faiza sta'anta fasta'in billah. Kalau kamu nak minta, faiza sa'al fasta'in billah. Faiza sta'anta fasta'in billah. Kamu nak minta pada Allah. Yang minta tolong pada Allah. Dan maka Allah mesti bantuan. Sebaliknya kita memberi. Bila kita memberi, inilah yang akan menzahirkan sifat yang nama dia qana'. Baik, qaf. Yang ketiga, waw. Wara'. Wara'. Orang bertakwa ni ada sifat nama dia wara'. Wara' ni sebagaimana ditanya oleh Nabi Sayyidina Umar radhiyallahu anhu tanya kepada Ubay bin Ka'ab. Ataupun Ubay bin Ka'ab. Dia kata, wahai Ubay, ceritakan kepada kami apakah yang dimaksudkan dengan wara'? Apa yang kamu faham dengan wara'? Kata Ubay, wara' ini ialah macam mana keadaannya kalau kamu ni berjalan di satu tempat yang penuh dengan duri. Banyak duri kat tempat tu. Apa yang kamu buat? Dia kata, sudah pasti aku akan mengangkat kain, mengangkat pakaianku ni. Sebab aku akan berhati-hati, takut nanti terkena duri. Itulah takwa. Bukan, saya tanya tentang takwa kan? Sorry, betul balik. Sayyidina Umar bertanya kepada Ubay bin Ka'ab tentang takwa. Sayyidina Umar bertanya kepada Ubay tentang takwa. Apa yang dimaksud dengan takwa? Kata Ubay, bagaimana keadaannya kalau kamu berjalan di satu lorong yang penuh dengan duri? Maka kata Sayyidina Umar, aku akan berhati-hati tentang dia. Maka itulah takwa. Dan dalam salih Muhammad, dia berhati-hati itu namanya wara'. Wara'. Wara' ni bukan duduk berjalan, tunduk untuk amboi waraknya dia. Soleh. Bukan macam tu. Wara' ini bukan pada pakaian. Wara' ini bukan pada harta. Wara' ini, Allahumma salli ala Muhammad, pada apa ni? Pada hati. Berasa takut dengan apa yang dia lakukan. Memerhatikan dengan apa yang dia buat. Kalau aku buat ni jadi pahala ataupun tidak. Kalau aku hantar mesej ni jadi dosa ke jadi pahala? Kalau aku nak post satu benda ni kat Facebook ni, jadi pahala ke jadi dosa? Ni kalau aku tengah buat ni, aku mati tengah buat ni, mati aku syurga ke mati aku neraka? Mati aku husnul khatimah ke su'ul khatimah? Tanya Salih ala Sayyidina Muhammad. Diri waktu kita nak buat satu benda. Itulah orang wara'. Dia menilai setiap apa yang dia buat. Nilaian dia tu, dia nak cek, dia nak tengok sama ada sama ada perkara yang dilakukan itu perkara yang boleh menjadikan pahala ataupun menjadikan dosa. Kalau dia buat tu, sama ada dia boleh husnul khatimah atau su'ul khatimah. Nabi SAW sebutkan. Sallallahu alaihi wasallam, inna ahadakum la ya'malu bi'amali ahli jannah hatta ma yakunu bainahu wa baina ila zira' fa yasbiqu alaihi alkitab fa ya'malu bi'amali ahli nar fa yadkhuluha. Setiap orang pada akan beramal dengan amalan ahli neraka, ahli syurga sepanjang hidup dia. Lalu dia dengan syurga tu tinggal satu hasta lagi nak masuk. Lalu kitab yang mendahuluinya dan dia beramal dengan amalan neraka di hujung hayat dia, lalu dia pun masuk neraka. Nabi SAW sebut fa innamal a'malu bil khawatimiyah. Sungguhnya amal itu Allah kira pada penghujung dia. Maka dia ni orang wara' ni dia buat macam mana? Dia nak buat satu benda, kalau aku buat ni, aku nak pergi tempat ni, kalau aku accident lah, aku mati ke? Mati aku ni mati husnul khatimah ke su'ul khatimah? Mati aku ni masuk syurga, masuk neraka. Ni kalau aku tengah duduk tengok ni ke? Aku tengah duduk baca ni ke? Aku tengah duduk buat ni lah? Aku tengah duduk buat apa ke? Maka dia timbang. Aku nak hantar apakah? Aku nak cakap apakah? Aku nak dengar apakah? Apa saja yang dia buat, dia timbang. Perbuatan tersebut boleh jadi baik atau boleh jadi buruk. Ini orang yang wara'. Saya cakap, okey? Tiga dah.
dan akhirnya huruf yang terakhir pada taqwa iaitu ya, yakin. Yakin. Yakin ni macam mana? Dia meyakini bahawa semua yang dia lakukan itu ada malaikat yang mencatat. Dia meyakini bahawa ada dosa pahala atas perbuatan yang dia lakukan pada setiap hari. Dia meyakini bahawa Allahumma salli ala Muhammad, ada syurga dan ada neraka. Dia meyakini bahawa ada timbang hisabnya. Dia meyakini bahawa ada alam akhirat yang menunggu dia nanti akan membincangkan setiap benda apa yang dilakukan waktu hidup dekat dunia dulu. Maka yakin inilah membawa kepada akhlak dan takwa yang baik. Maka tuan, inilah ciri-ciri yang kita kena ada dalam hidup kita, sallallahu alaihi Muhammad, yang boleh sallallahu alaihi Muhammad pada peringkat pertama tadi yang Allah sebut dalam surah Al-Hashr tadi ni, sallallahu alaihi Muhammad, iaitulah sallallahu alaihi Muhammad bertakwa kepada Allah SWT. Dua dah. Yang ketiga, amalan yang akan menyelamatkan kita ataupun amalan kita, amalan yang berdasarkan kepada ayat yang kita bincangkan ni, yang boleh menyelamatkan sebagai persiapan dan persediaan kita untuk masuk ke alam akhirat, iaitulah memerhatikan apa yang telah dia persiapkan untuk akhirat daripada amal-amal dunia. Allah sebut dalam ayat tu, Allah kata apa? Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Dan perhatikanlah, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, apakah amalan-amalan sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, setiap manusia itu melihat dan memperhatikan apa yang telah dia sediakan sebagai bekal dia untuk hari esok. Dia perhati. Bukan cerita buat lagi, bukan cerita buat, perhati. Perhati ni maksud macam mana? Check. Hari ni sembahyang duha ada lagi? Oh, tak lagi. Oh, kena buat. Sallallahu alaihi Muhammad. Hari ni baca Quran ada lagi? Tak lagi. Kena baca. Sallallahu alaihi Muhammad. Hari ni tahajud tak tadi ni? Alhamdulillah. Sallallahu alaihi Muhammad. Hari ni buat apa? Dia check. Kalau takdir dia mati, kalau takdir dia mati hari ni, dia check. Apa yang aku buat hari ni? Apa aku buat ni? Dia check. Cukup tak cukup ni? Kalau ada aku buat ni, agak-agak Allah terima ataupun tidak? Sallallahu alaihi Muhammad. Kata Ibn Qayyim, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, di antara tanda-tanda ciri-ciri orang yang bahagia, sallallahu alaihi Muhammad, apabila bertambah amalnya, sallallahu alaihi Muhammad, bertambah takut dan bertambah harap. Sallallahu alaihi Muhammad. Jadi dia cek persiapan dia untuk nak cek apa persiapan dia. Maka dia perbanyakkan amal dia. Banyakkan amal dia. Sallallahu alaihi Muhammad, dia susun jadual amal dia setiap hari. Bermula daripada sebelum bangun tidur tu, sallallahu alaihi Muhammad dah susun dah. Sebelum daripada subuh tu, tahajud dia susun. Kemudian witir dia, sallallahu alaihi Muhammad, istighfar dia, zikir-zikir apa yang dia nak buat, bacaan Quran dia waktu mana nak buat, sedekah dia mana, macam mana. Susun dia susun. Kemudian dia buat amalan sebut dia buat. Bila bertambah amal dia muncul pula dua benda. Muncul dua benda dalam hati dia. Takut. Takut apa? Takut Allah tak terima amal. Satgi buat ni, satgi jadi sia-sia lah. Satgi Allah sebut. Mentang-mentang buat satgi Allah tak terima, macam mana? Ada takut ada puasa, ada haji, ada zakat, ada sedekah, tapi tengok duit tak ada, pahala pun tak ada. Tengok ada penat apa semua, tapi tak dapat apa-apa. Takut. Sifat takut ni Allah masukkan dalam hati dia. Dengan takut ni, dia buat apa? Dengan takut dia jadi apa? Bila ada sifat takut, maka dia akan bawa kepada berhati-hati. Hati-hati, salat. Hati-hati macam mana? Tengok ada tak perkara-perkara yang boleh menyebabkan riak daripada amalan ni? Ada tak perkara-perkara menyebabkan takabur? Ada perkara-perkara menyebabkan, ada tak benda-benda yang aku buat ni yang boleh menyebabkan nanti terhapus pahala amal? Maka tu dua ciri yang Ibn Qayyim sebut. Kalau orang yang ada Allah masukkan bahagia dalam hati dia, bila bertambah amal dia, maka dia akan ada takut dan bertambah hati-hati dia. Hati-hati dengan amalan ni. Dan ini dua kunci yang kena ada dalam amalan tersebut. Buat persiapan, persediaan salih asyamat dalam keadaan dia nak berhadapan dengan hari kematian dia ataupun hari akhirat dia. Buat persiapan, susun elok. Dalam susun tu dia beramal bersungguh-sungguh. Dalam beramal bersungguh-sungguh tu dia ada satu benda nama takut.
dengan takut ini akan menyebabkan dia bertambah berhati-hati dengan amalan-amalan tersebut. Takut nanti dengan amalan itu, dengan perkara tersebut menyebabkan seluruh daripada amal-amal dia tertolak. Oh, menarik pula perbincangan kita pada pagi ini, insya-Allah. Saya lah rasa menarik lah tuan-tuan kita tu. Kan Ustaz Ahmad. Jadi dalam Ustaz Ahmad tu keadaan dia. Lagi apa? Dalam habis dah, dalam insya-Allah saya akan 5 minit lagi. Saya Ahmad tuan-tuan. Lagi Allahumma salli Ahmad tuan-tuan. Apa lagi yang ada dekat dalam ayat ni? Allah sebut Allahumma salli Ahmad, dan janganlah kamu salli ala Sayyidina Muhammad. Allah ulang lagi dalam ayat tersebut. Allah kata apa? Bertakwalah kepada Allah lagi. Sungguhnya Allah amat meliputi pengetahuannya dan segala yang kamu kerjakan. Salli ala Sayyidina Muhammad. Dan kemudian Allah SWT, apa lagi? Jangan jadi golongan yang lupa kepada perintah-perintah Allah. Salli ala Sayyidina Muhammad. Akibatnya mereka akan dilupakan Allah untuk beramal. Salli ala Sayyidina Muhammad. Allah sebut ayat tu, janganlah kamu menjadi seperti orang-orang yang telah melupakan perintah Allah. Macam mana jadi lupa ni tuan-tuan? Lupa ni dengan kita tinggal. Lepas tu kita lupa. Allah perintah kita buat sesuatu, kita buat. Kalau kita tak buat, akhirnya kita akan lupa. Betul tak? Quran, baca Quran. Baca. Mula-mula tergagap, lama-lama baca, makin banyak baca, makin lancar sedap. Lepas tu macam mana dia boleh tergagap balik? Bila dia dah tinggalkan Quran, dia akan start tergagap balik. Gitu. Sebagai contohnya, solat. Dan apa lagi? Apa saja amalan ni? Jadi antara benda yang menyebabkan kita ni terlupa ialah dengan kita menangguh amal ataupun kita meninggalkan amalan tersebut. Kita akan jadi lupa. Tuan-tuan Allah SWT, maka jangan jadi macam orang yang macam tu. Akibatnya Allah akan lupakan dia untuk dia beramal. Lagi yang kelima, salat ala Sayyidina Muhammad. Kena fikir, kena tengok. Allah sebut dalam ayat ni, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, salli ala Sayyidina Muhammad. Mereka itulah orang-orang yang fasik. Jadi bila dia duk buat macam tu, maka akan tengok, cek diri kita. Jangan kita melakukan perkara-perkara yang boleh menjerumuskan dan meletakkan kita di kalangan orang fasik. Apa dia? Selalu buat dosa. Jangan buat dosa. Cuba sedaya upaya untuk meninggalkan dosa-dosa. Dosa besar apatah lagi, dosa kecil bahkan. Sebab tu ulama kata apa? Salih Ahmad, jangan pandang besar, jangan pandang kecil amalan-amalan kecil. Entah-entah amalan kecil itulah yang sangat ikhlas dan sangat dipandang oleh Allah sehingga menyebabkan dia masuk syurga. Jangan pandang kecil juga dosa-dosa kecil. Mungkin itulah yang sangat dibenci oleh Allah sehingga menyebabkan dia dihumban dalam neraka. Itu kunci dia, salat Jumaat. Okey, dan yang berikut yang keenam, yang terakhir, salli ala Sayyidina Muhammad tuan-tuan. Allahumma salli Jumaat. Allah sebut dalam ni, tidaklah sama bagi ahli neraka dan ahli syurga, kerana ahli syurga adalah orang-orang yang beroleh kemenangan, yang mendapatkan segala yang diinginkan. Kita nak kena usaha dalam hidup kita untuk pastikan kita ni mempunyai kecenderungan amalan ahli syurga berbanding mempunyai kecenderungan kepada ahli neraka. Ini kita boleh cek dah, kita boleh tahu. Tengok apa yang kita buat sehari-hari. Ni kita dah sekarang ni dah ada lebih kurang pukul 12.30 hari. Daripada pagi tadi, waktu kita bangun tidur tadi, sebelum bersubuh untuk kita bersahur tu, amalan mana yang lebih cenderung untuk kita buat sehari? Okey, patah balik pula dalam tempoh sebulan. Daripada 1 hari bulan hari tu, hari ni, daripada 1 bulan hari tu, hari ni baru 2 bulan. Tu bulan lepas. Daripada 1 hari bulan 4 sampailah 30 hari bulan 4. Cuba tengok balik. Dalam tempoh tu cuba timbang tengok antara amalan kebaikan dengan amalan kejahatan. Antara amalan yang boleh bawa masuk syurga dengan amalan masuk neraka, yang mana yang lebih berat yang kita duk buat. Kemudian patah balik setahun yang lepas. Tahun 2020. Cuba tengok dalam setahun itu, cuba muhasabah tengok beratnya belah mana? Berat belah ahli syurga ke berat belah ahli neraka? Kemudian kita tengok pula tu, berapa tahun yang lepas, 10 tahun lepas, apa yang lebih berat? Yang mana lebih berat? Timbang, muhasabah ni kena berterusan. Sebab Imam Ghazali sebut,
yang dalam kitabnya Ayyuhal Walad, pada permulaan kitab tu memetik satu riwayat yang menceritakan bahawa barang siapa yang masuk umur dia 40 tahun, sedangkan salih ala si Muhammad, kemaksiatan yang melebihi daripada kebaikan-kebaikan, maka bersiap-siaplah dia untuk masuk ke neraka Allah SWT. Tuan-tuan, ini muhasabah ni kena sering buat. Jadi tuan-tuan, saya ingat salih ala si Muhammad 6 poin penting yang kita, 7 poin penting yang kita boleh ambil dalam ayat dalam surah Al-Hashr, ayat ke salih ala si Muhammad, ayat ke-18, 19, 20 ni. 6 perkara penting. Yang pertama, beriman kepada Allah. Yang kedua, bertakwa kepada Allah. Yang ketiga, mengerjakan suruhan dan meninggalkan larangannya. Yang keempat, salih ala si Muhammad tidak menjadi golongan yang lupa kepada perintah Allah. Yang kelima, salih ala si Muhammad, cek diri kalau anda ada, jangan berkekalan dengan sifat orang fasik. Yang ketujuh, yang keenam, apa dia? Cek sama ada kecenderungan kita tu kecenderungan ahli neraka ataupun kecenderungan kepada ahli syurga Allah SWT. Ini beberapa perkara yang kita perlu muhasabah dalam diri kita sebagai amalan dan persiapan kita untuk kita masuk ke negara yang nama dia negara akhirat. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Alhamdulillah. Terima kasih yang diucapkan kepada Ustaz Jafri di atas penerangan tadi berkaitan dengan amalan dan persediaan menghadapi hari akhirat. Okay, Ustaz ada sebut tentang surah Al-Harsh kan, ayat 18 hingga 20 berkaitan dengan 6 perkara dan juga takwa. Alhamdulillah. Jadi Ustaz, insya-Allah tadi saya scroll tadi dekat ruang komen ada 3 soalan Ustaz, insya-Allah. Boleh tak Ya. Baik, insya-Allah. Okey, yang pertama daripada saudara Haris Fitri. Okay, Assalamualaikum Ustaz Jafri. Saya nak tanya, amalan mengamalkan bacaan surah Yasin, surah Al-Mulk dan surah Al-Kahfi, apakah kelebihan kita akan dapat di akhirat nanti jika amalkan selalu? Okey. Nak info semua soalan ke atau nak jawab satu-satu? Satu tak? Okey. Jawab satu lah. Betul, okey. Baik, terima kasih Haris yang bertanya soalan. Yang pertamanya, ketiga-tiganya ada kelebihan-kelebihan tersendiri. Ketiga-tiganya ada kelebihan-kelebihan tersendiri. Yang pertamanya surah Yasin ada kelebihan-kelebihan tersendiri. Salih ala Muhammad sebagaimana yang tercatat pada muqaddimah Imam Ibn Kathir rahimahullah ta'ala dalam kitabnya Tafsir Ibn Kathir, Salih ala Muhammad, tentang kelebihan-kelebihan kita beramal dengan surah Yasin. Pun begitu, walaupun berlaku perbincangan ulama yang sangat banyak tentang Salih Muhammad, kedudukan hadis-hadis yang berkaitan dengan kelebihan surah Yasin ini, namun Salih ala Muhammad tak salah untuk kita beramal dengan surah ayat. Perbanyakkan amalan surah Yasin ini. Yang keduanya surah Al-Mulk. Surah Al-Mulk ini Salih ala Muhammad terkait dengan sebuah hadis Nabi SAW yang menceritakan bahawa surah Al-Mulk ini boleh menjadi pendinding kepada Salih Muhammad fitnah kubur. Demikian seorang sahabat Nabi SAW yang menceritakan bahawa dia singgah di satu tempat dalam permusafiran ni Pak. Dia singgah di satu tempat, dia berhenti, kemudian pasang khemah. Kemudian bila dia khemah kat situ, tiba-tiba dia dengar ada bunyi bacaan surah Al-Mulk ni sampai habis. Dia perhati kat mana, tengok-tengok bunyi dalam tanah. Lalu dia pun buka-buka khemah, dia tengok-tengok, rupa-rupanya dia berkhemah itu di atas perkuburan. Lalu kelang kabut lah, dia pun simpan-simpan apa semua sebagainya, dan akhirnya bawa balik. Salih ala Sayyidina Muhammad balik bertemu dengan Nabi SAW dan ceritakan kejadian tersebut. Nabi SAW cerita sesungguhnya surah Al-Mulk itu adalah pendinding kepada fitnah kubur. Maka kalau kita takut Salih Muhammad ni nak berhadapan dengan hari-hari yang penuh dengan kedahsyatan ini, hari-hari akhirat bermula daripada alam barzakh itu, maka surah Al-Mulk ni tak patut dah kita tinggalkan. Kerana Allah akan pemudahkan kepada orang yang Allah nak bagi kepada dia kelebihan tersebut. Muhammad, kelebihan dapat dijauhkan daripada fitnah ataupun azab kubur ni, maka Allah akan permudahkan dia untuk dia baca surah Al-Mulk. Allah akan bagi dia kemudahan. Kita ni kena ingat lah, bila kita Allah nak bagi kat kita ni apa-apa, Allah akan permudah kat kita. Seorang sahabat nama Salih Muaz bin Jabal,
Bila dia kata kat Nabi SAW, dia kata, Ya Rasulullah, akhbiruni bi'amali yadkhuli jannah wa yuba'iduni anina. Rasulullah, ceritakan kepada kami amalan yang akan memasukkan kami dalam syurga dan menjauhkan kami dari neraka. Salih Al-Simad, kata Nabi SAW, laqad sa'alta an azim, benda yang kamu tanya tu besar sangat. Tapi Allah akan pemudahkan kepada siapa yang Allah nak pemudahkan untuk dia. Dengan maksud, kita faham daripada kata Nabi SAW, kalau benda tu berat macam mana pun, kalau Allah nak pemudahkan seorang tu, Allah pemudah je. Tapi kalau benda tu ringan macam mana pun, kalau Salih Al-Simad, kalau Allah nak bagi berat itu, Allah bagi berat kat orang tu. Itu kita risau, kita takut. Maka Allahumma salli alaihi wasallam, Allahumma salli alaihi wasallam, apa kita kena buat? Kita kena berusaha. Mudah-mudahan Allah bagi ringan untuk kita buat. Kalau Allah nak kebaikan kepada seorang itu, dengan dia selamat daripada azab Allah, ataupun ujian daripada fitnah kubur tu, maka Allah akan memudahkan kepada kita untuk membaca surah Al-Mulk mudah-mudahan. Dan yang ketiganya surah Al-Kahfi. Surah Al-Kahfi ini masyhur hadisnya di sahih tentang amalan yang kita perlu beramal padanya pada hari Jumaat. Pada hari Jumaat ada dua hadis, satu hari Jumaat, satu malam Jumaat. Maka Allah akan memberi cahaya daripada tapak kita sehingga ke langit pada hari kiamat. Allah akan berikan padanya cahaya. Salat Jumaat bainal Jumaatain, di antara dua Jumaat dan sebagainya, kelebihan-kelebihan. Cahaya yang dimaksudkan itu, kata ulama, Jumaat yang pertamanya memang cahaya zahir pada hari kiamat nanti yang akan menerangi kegelapannya di hari kiamat ataupun di pada mahsyar. Yang keduanya sebab cahaya sebagai bentuk bimbingan. Dalam kehidupan dia dapat bimbingan. Allah akan bagi petunjuk supaya dia dapat membuat pilihan yang terbaik dalam kehidupan dia, supaya dia tidak melakukan kesalahan-kesalahan dalam pemilihan dia. Dia orang yang sering membaca surah Al-Kahfi ni, dia biasa akan buat sesuatu mengikut kepada apa yang Allah redha, sebab dia duduk dalam bimbingan Allah SWT. Wallahu a'lam. Okay, Alhamdulillah. Terima kasih Ustaz di atas pencerahan tadi berkaitan dengan soalan daripada Saudara Haris. Jadi Ustaz, soalan kedua dengan ketiga ni dia saya nampak macam lebih kurang lah. Jadi saya baca sekali, boleh Ustaz? Okay, soalan kedua daripada Abdul Rahman. Okay, Assalamualaikum Ustaz. Boleh tak Ustaz kongsikan beberapa amalan yang bersanad sebagai persediaan kita nanti? Okay, lepas tu soalan ketiga daripada Puan Nuzulawati. Ustaz, boleh tak Ustaz kongsikan amalan atau jenis selawat yang paling dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Okey, alhamdulillah. Okey. Hari ini saya nak bagi satu amalan yang saya ambil pada guru saya, yang sanadnya sampai kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang saya nak minta, kalau boleh, bila saya nak bagi ni, saya harap tuan-tuan dapat amal lah. Saya cuma yang yang dinamakan sebagai wirid Rabbani. Wirid Rabbani, Salat ala Sayyidina Muhammad, ada tujuh zikir yang tuan-tuan boleh buat pada setiap hari. Saya mungkin dalam sebulan lepas kot, kalau tak salah saya. Dia call saya, dia kata, Ustaz, saya nak kongsikan kelebihan daripada wirid Rabbani yang saya beramal sekian lama. Dia kata sebab dia kata saya ambil daripada YouTube dan sebagainya. Lepas tu dan dia beramal semenjak daripada hari itu, dan dia kata subhanallah, sebab ada satu kes yang berlaku dekat dia. Dia kata suami dia kena heart attack dan dia pula jenis tak ada duit. Dia kata tak ada duit, waktu kami tak ada duit, hatta RM30 untuk bayar kepada ambulan pun saya tak ada. Dia kata. Lalu subhanallah, dia kata memang tak ada duit. Kemudian subhanallah, suami dia kena heart attack. Apa dia buat? Dia kata dia beramal dengan zikir ni. Dia ulang-ulang zikir ni. Sampai ke tahap bila dia bawa ke hospital. Bawa ke hospital, bukan hospital biasa, bukan hospital kerajaan pula, masuk pula hospital separa kerajaan. Hospital swasta. So nak kena bayar pula, subhanallah. Kemudian dia kata, dia tak ada benda, dia tak ada bergantung apa-apa. Melainkan dia duduk zikir, dia duduk harapkan pertolongan Allah dengan duduk beramal dengan zikir ni. Kata, saya tak bercakap dengan orang, saya duduk ulang zikir ni je. Kemudian dia kata, tiba-tiba dia boleh bawa dia letak di wad yang sangat istimewa. Dia kata dia tak mampu untuk bayar. Dia kata tak apa, duduklah dekat sini. Dia kata kami ni dipandang seolah macam kami ni VIP. Walhal kami ni bukan ada siapa-siapa, orang tak kenal pun kami. Kemudian yang paling hebatnya, dia kata dengan kos mencecah RM30,000 kalau tak salah saya. Dia kata doktor yang datang merawat tu, doktor kata kakak tak payah risau, apa semua, kos ini semua telah ditanggung oleh pihak hospital. Dia kata subhanallah, dia kata ini satu keajaiban. Dia kata dia cerita kat saya dengan keadaan dia menangis-nangis. Subhanallah. Saya bersungguh-sungguh cerita kelebihan daripada zikir ni. Saya tak naklah cerita kelebihan zikir tu. Tuan-tuan bolehlah amal sendiri. Cumanya saya nak tuan-tuan beramal dengan zikir ni yang saya ambil pada guru saya. Salih ala Muhammad, amal wirid yang namanya wirid Rabbani.
Tuan-tuan, salat Jumaat kita mula dengan bismillah, kita mula dengan Fatihah, kemudian salat Jumaat zikir yang pertama, Astaghfirullahalazim 100 kali. Astaghfirullahalazim 100 kali. Yang kedua, salli ala Sayyidina Muhammad, salli ala Sayyidina Muhammad, yang pertama astagfirullah, kemudian yang kedua salli ala Muhammad, subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim 100 kali. Subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim 100 kali. Yang ketiga, la ilaha illallah 100 kali. La ilaha illallah 100 kali. Kemudian pada yang ke-100 itu di ujung dia Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya la ilaha illallah, la ilallah, la ilaha illallah sampai talas tu la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey dah? Berapa dah? 3 dah. Yang keempat, salli ala Sayyidina Muhammad. Salli ala Sayyidina Muhammad, hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Salli ala Sayyidina Muhammad. Ada tu. Yang saya sebut tu mungkin tak ikut. Boleh ni? Boleh? Oh, okey. Terima kasih. Dia dalil dia. Okey. Baik, Allah SWT. Masya Allah. Okey, ulang balik yang pertama, Astaghfirullahalazim 100 kali. Ada banyaklah kelebihan istighfar ni. Saya Muhammad istighfar, banyak kelebihan istighfar kita semua tahulah. Allahumma salli ala Muhammad. Nabi SAW sebut, beruntunglah kepada orang-orang yang menemukan banyak istighfar pada catatan amal pahala mereka. Yang keduanya tadi ni salli ala Muhammad. Okey, saya cuba susun balik dengan susunan yang sempurna. Tadi saya sebut ikut amalan sebab dia tak apa, dia tak teratok pun tak apa. Cumanya saya cuba nak susun balik macam mana yang saya terima pada guru saya. Yang pertama istighfar 1 kali, yang kedua selawat pada Nabi SAW. Selawat kat Nabi SAW. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad pun madai dah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad pun madai dah. Berapa kali? 100 kali. Ini pun banyak kelebihan-kelebihan daripada selawat tu. Yang ketiganya, la ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilallah 100 kali. Salli ala Sayyidina Muhammad. Dan di hujung sekali yang ke-100 itu dengan tambahan Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Yang keempat, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Amalan dia tuan-tuan, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Panjang ni tuan-tuan. Okey. Subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Itu yang keberapa? Yang keempat. Subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Nabi SAW sebut tentang kalimatan ni, 2 kalimat yang ringan pada lidah, berat pada timbangan, dan disukai oleh Allah. Subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Kemudian yang berikutnya, salli ala Sayyidina Muhammad, hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Salli ala Sayyidina Muhammad. Dalam hadis riwayat Bukhari, sesungguhnya manusia telah mengumpulkan pasukan untuk menyerang kamu, kerana itu takutlah kepada mereka, maka perkataan itu menambah keimanan mereka dan mereka menjawab, cukuplah Allah menjadi penolong kami. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Salli ala Sayyidina Muhammad. Dan hasbunallah wa ni'mal wakil menjadi zikir Nabi Ibrahim AS ketika dia hendak dilemparkan ke dalam api. Jadi itu di antara amalan dia, hasbunallah wa ni'mal wakil. Kemudian berapa dah? Salli ala Sayyidina Muhammad. Yang kelima. Yang kelima, salli ala Sayyidina Muhammad, la haula wa la quwwata illa billah. La haula wa la quwwata illa billah. Dan yang ketujuh, yang kenapa dia? Yang ketujuh, kita refresh balik. Saya dah celaru dah sebab saya antara dua ni. Yang ketujuh ialah kan? Yang keenam. Yang keenam betul. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Yang keenam, subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Dan yang ketujuh, salli ala Sayyidina Muhammad, la haula wa la quwwata illa billah. La haula wa la quwwata illa billah. Kalau boleh kita ulang balik. Yang pertama, astaghfirullahalazim. Yang kedua, selawat pada Nabi SAW. Yang ketiga, la ilaha illallah. Yang keempat, subhanallah bihamdi subhanallahal azim.
yang kelima hasbunallah wa ni'mal wakil, yang ketujuh subhanallah alhamdulillah wala, yang keenam subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, yang ketujuh la haula wala quwwata illa billah. Itu amalan yang saya ambil pada guru saya. Pasal apa saya confuse, kata ustaz ni beramal, kata ustaz pun confuse ni, terbalik ni. Sebenarnya saya beramal dengan susunan yang berbeza. Susunan yang berbeza. Saya beramal dengan yang pertama astagfirullah, yang kedua hasbunallah alhamdulillah hasbunallah wa ni'mal, bukan. Yang kedua Allahumma subhanallah bihamdi subhanallahal azim. Yang ketiga hasbunallah wa ni'mal wakil. Yang keempat la ilaha illallah. Yang kelima subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah akbar. Yang keenam la haula wala quwwata illa billah. Yang ketujuh Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Itu susunan yang saya beramal. Sebab mula-mula saya ambil secara verbal daripada guru saya. Kemudian saya beramal. Kemudian saya dapat ijazah. Bila saya dapat ijazah, saya tengok susunan dalam ijazah tu berbeza macam mana saya beramal. Tapi susunan tak sama, tapi tak apa. Tak ada masalah apa. Sebab tu yang saya nak bagi kat tuan-tuan ini yang sesuai dengan ijazah yang saya terima. Susunan dia demikian. Jadi insyaAllah, saya dengan ini mengijazahkan amalan ni ataupun wirid Rabbani ni kepada tuan-tuan untuk tuan-tuan beramal. Dan saya pesan bertakwalah kepada Allah SWT. Kemudian saya beramal dengan wirid ini. Dan insyaAllah dia saya izinkan juga kepada tuan-tuan yang beramal untuk menyampaikan kepada sahabat-sahabat kita insyaAllah. Wallahu'alam. InsyaAllah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jazakallah khair kasih ucapkan kepada Ustaz Jafri di atas pencerahan tadi. Saya kira kita masih tidak mengizinkanlah untuk kita meneruskan lagi insyaAllah. Jadi kalau ada soalan-soalan nanti mungkin ada di pertemuan yang lain insyaAllah Ustaz. Jadi Ustaz, untuk mengakhiri ni kami nak minta doa lah daripada Ustaz. Doakan kami, para penonton kan, kata inilah selamat daripada fitnah akhir zaman kan, sehingga ke dalam syurga insyaAllah. Ya. Boleh Ustaz? Yalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillah amin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wa ja'alna min ibadakas salihin. Wahdina siratikal mustaqim. Allahumma arina haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina batila batilan warzuqna ijtinabah. Ya Allah ya Rahman ya Zal Jalal wal Ikram. Ya Allah, kami berada pada akhir zaman ya Allah. Engkau yang menentukan kami untuk berada di akhir zaman yang penuh dengan ujian dan fitnah ini ya Allah. Sehingga kami tak mampu untuk menilai mana baik mana buruk ya Allah. Begitu dahsyatnya fitnah yang berlega di sekeliling kami ya Allah. Sehingga kami berada dalam ketakutan ya Allah. Ya Allah, kau bimbinglah kami ya Allah. Engkau peliharalah kami ya Allah. Engkau kurniakanlah petunjuk dan hidayah-Mu kepada kami ya Allah, supaya kami terselamat daripada fitnah-fitnah ini ya Allah, yang menggoncangkan hati-hati kami, yang mampu untuk memisahkan anak isteri kami ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Zal Ikram, Engkau berilah kekuatan kepada kami. Engkau satukanlah hati-hati kami, orang-orang yang bersungguh untuk mendapatkan rahmat dan kasih sayang-Mu. Tetapkanlah hati kami dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah ya Allah. Bimbinglah kami ya Allah, supaya kami dapat manfaat daripada kebaikan-kebaikan yang ada di sekitar kami ya Allah. Ya Allah ya Rahman, bimbinglah kami, kasihanilah kami, ampunkanlah dosa-dosa kami ya Allah. Seandainya ada di sana ya Allah, atas ketelanjuran kami melakukan kesilapan terhadap-Mu ya Allah. Ya Allah ya Rahman, Engkau peliharalah kami, kasihanilah kami, bukan sekadar kami ya Allah, kepada anak-anak kami ya Allah. Peliharalah anak-anak kami, peliharalah ahli keluarga kami ya Allah, peliharalah guru-guru kami ya Allah. Ya Allah, selamatkanlah kami daripada fitnah dan bencana akhir zaman ini ya Allah. Selamatkanlah kami sehingga kami dapat masuk ke syurga-Mu bersama Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin. Amin. Terima kasih diucapkan kepada Ustaz. Saya wakil daripada pihak Mahatafiz Sains Fatimah Zahra ucapkan banyak terima kasih kerana sudi menjadi panel bersama-sama dalam program kami, dan insyaAllah diharapkan jugalah Ustaz yang kata apa, ini bukan kali terakhir lah untuk kita bersama-sama dalam program Ustaz. InsyaAllah boleh Ustaz? InsyaAllah Ustaz. Ya, terima kasih juga saya nak ucap pada Mahatafiz Sains Fatimah Zahra yang sudi untuk menjemput saya. Saya minta maaf lah ada kekurangan dalam penyampaian. Ustaz cakap seorang-seorang ni dia beza Ustaz.
kalau ada berdua tu dia berdua kan ada audience kat depan tu lain sikit. Duduk cakap seorang-seorang dekat depan handphone ni dia kaku sikit lah Ustaz. Tapi tak apalah, insya-Allah mudah-mudahan adalah InsyaAllah, manfaat kat saya, insyaAllah. manfaat kat semua insya-Allah. Okay, Ustaz, jumpa lagi nanti insya-Allah. Ustaz, Baik, Assalamualaikum. insya-Allah. Okay, terima kasih banyak kepada Ustaz Jafri. Didoakanlah semoga Ustaz Jafri dipermudahkan segala urusan kan, diberi nikmat kesihatan yang baik untuk membimbing umat insya-Allah. Jadi di kesempatan ini ingin sekali lah saya mengulang. Yang pertama, alhamdulillah kita telah selesai kepada panel yang terakhir untuk program kita, seminar persidangan Ramadan MTS PAS Amaran Kebangkitan. Alhamdulillah kita telah selesai tanda-tanda kiamat selepas kewafatan baginda, kemudian tanda-tanda kiamat yang sedang berlaku, kemudian tajuk tanda-tanda kiamat yang akan datang kan. Kemudian pagi tadi pula kita telah dihidangkan dengan tajuk keadaan di mahsyar. Dan alhamdulillah tadi bersama Ustaz Jafri kita telah selesai persediaan amal-amalan yang boleh dibuat untuk menghadapi ni akhir zaman dan juga menuju ke syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah. Jadi diharapkan kepada penonton di luar sana, moga segala apa ilmu-ilmu yang dicurahkan oleh panel-panel yang hebat-hebat ni kita dapat amalkan dan dapat dikongsi, disebarkan kepada sahabat-sahabat dan rakan-rakan lain-lain. Kan, alhamdulillah. Jadi saya nak ucapkan terima kasihlah kepada, saya nampak tadi ada seorang yang bernama Lisyak ni, masya-Allah, dia panggil semua kawan-kawan dia masukkan. Alhamdulillah, terima kasih banyak. Dan juga terima kasih juga kepada panel peserta-peserta tuan-tuan dan puan-puan yang masuk dalam ni. Alhamdulillah, terima kasih banyak kerana meramaikan kan, meriahkan lagi kita punya persidangan seperti bulan Ramadan ni. Alhamdulillah, terima kasih. Moga Allah membalas jasa dengan pahala yang setimpal lah insya-Allah. Jadi di kesempatan ini juga saya nak sebut tentang MTS PAS. Masya-Allah. Jadi insya-Allah lepas ni MTS PAS juga dalam proses kita nak membeli tanah. Saya nak maklumkan tentang kita dalam proses nak membeli tanah. InsyaAllah dalam sekitar Seri Gombak juga. Harganya lebih kurang 4 juta, 5 juta begitu. Dan kami masih lagi memerlukan lebih kurang 3 juta lagi. Jadi kami membuka peluang kepada penonton-penonton di luar sana untuk bersama-sama dengan kami meraih kan pahala seperti bulan Ramadan ni yang berganda-ganda ni dengan berinfaklah bersama kami. Zakat pun kami terima, alhamdulillah. Kami berdaftar dengan Lembaga Zakat Selangor dan juga kami berdaftar dengan Perbadanan Wakaf Selangor. Jadi boleh, tak ada masalah. Semua boleh secara online sahaja, seperti yang tertera di skrin kaca TV sekarang ni. Juga saya nak sebutkan juga tentang Allahumma salli ala sayyidina, kita kena manfaatkan. Ni sekarang kita dah masuk 10 malam yang terakhir ni. Seperti yang saya maklumkan awal tadi, siaran tadi kan, kita kena sama-sama usaha kan mengejar malam Al-Qadr. Jangan mengejar tanda, tetapi kejarlah malam Al-Qadr tu dengan perbanyakkan lagi amalan kerana tak rugi kan. Satu malam kita buat Allah gandakan dengan 83 tahun. Kan, masya-Allah, Allahu Akbar, banyak tu kan. Kemudian di kesempatan ini juga saya nak mohon kerjasama kepada para penonton yang masih lagi bersama dengan kami, tolong like Facebook kami MTS PAS dan juga like YouTube kami MTS PAS channel. InsyaAllah kita akan kongsikan lebih banyak lagi maklumat-maklumat dan juga video yang ada insyaAllah. Dan juga satu lagi sebelum saya terlupa, kepada yang ingin tahu selepas ni kami ada program apa, kalau di live Facebook ni, di ruang komen tu kami ada pin post. Pin post, boleh tekan pin post tu, dia ada satu link. Daftarkan nama di sana, insyaAllah kita akan invite masuk dalam satu grup. Dalam grup tu insyaAllah kita akan manfaatkan untuk sebaran maklumat tentang program-program yang kami akan jalankan. Dan insyaAllah untuk pengetahuan tuan-tuan dan puan-puan juga, insyaAllah setiap hari Jumaat kita ada kuliah mingguan. Yang pertama, yang panel yang setakat ni alhamdulillah, Sheikh Nuruddin. Kita belajar talaki kitab dengan dia. Yang kedua kita dengan Ustaz Kamalul Hisham. Kitab Tazkiyatun Nafs. Itu pun alhamdulillah setakat ni dah 3 pertemuan. Ini nak masuk kali 4 pertemuan. InsyaAllah itu kita akan buat setiap minggu hari Jumaat. Dan kita akan share secara live di Facebook. InsyaAllah. Jadi marilah bersama-sama dengan kami. Manfaatkan bulan Ramadan ni kan. Join. InsyaAllah. Jadi akhir kata daripada saya,
Terima kasih banyak. InsyaAllah kita jumpa lagi di lain masa. Kita tutup dengan tasbih kafarah dan suratul As. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Amin amin. Okay, jumpa lagi di lain masa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Ramadan. Tidak dinafikan, Ramadanlah peluang terbesar untuk kita raih sebanyak-banyaknya pahala sebagai penyelamat kita. Kerana semua amalan kita akan mendapat ganjaran berlipat kali ganda di dalam bulan mulia ini. Ayo, penuhkan Ramadan ini dengan solat sunat, zikir, bacaan Quran, berzakat dan berinfaklah sebanyak-banyaknya. Kerana sebaik-baik infak adalah infak di bulan Ramadan. Dan sebijak-bijak sedekah adalah pada sedekah jariah, iaitu sedekah yang pahalanya berterusan selepas mati. Justru berzakat dan berinfaklah kepada dana pembelian tanah, pembangunan dan pengurusan Ma'had Tahfiz Sains Fatimah Az-Zahra atau MTS FAS. MTS FAS dalam usaha melahirkan generasi tahfiz yang bukan sahaja menghafal dan menguasai ilmu Al-Quran, bahkan turut cemerlang dari segi akhlak, pelajaran dan kepimpinan. Mari berganding bahu bersama-sama MTS FAS untuk membangunkan pusat pengajian baru yang serba lengkap, merangkumi bangunan sekolah rendah, sekolah menengah, makmal sains, makmal komputer, surau, asrama putra dan puteri, dewan dan pelbagai lagi kemudahan yang kondusif bagi melahirkan anak-anak Islam yang hebat sebagai penaung kita di masa akan datang. Ayo, raihlah pandangan Allah ke atas kita dengan berinfak di jalan Allah. Sungguh janji Allah adalah benar. Tidak akan berkurang harta orang yang berinfak di jalan Allah. Selagi mana setiap ayat Al-Quran diulang-ulang oleh generasi hufaz atau khalifah yang lahir darinya, setiap solat yang didirikan di dalamnya, setiap ilmu yang dimanfaatkan dan setiap urusan dakwah Islamiah yang berlangsung di atasnya, semua pahala ini akan mengalir buat anda sentiasa. Apatah lagi di bulan mulia ini, hatta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sekalipun turut memperbanyakkan infak baginda pada bulan Ramadan, sehingga hadis mengatakan kedermawanan baginda mengalahkan hembusan angin yang laju. Yakinlah dan contohilah sunnahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam agar kita turut mendapat keuntungan di dunia dan di akhirat. Berinfaklah dan berzakatlah secara bijak di MTS FAS sekarang. Nikmati pahala berganda bukan hanya pada bulan mulia ini, tetapi menderu-deru pahala mengalir buat anda walaupun sesudah ketiadaan anda nanti, insya-Allah. Di MTS FAS juga kita menyediakan prasarana, kelengkapan yang cukup sempurna untuk para pelajar-pelajar kita dan semua warganya. Jadi ini merupakan suatu perkara penting. Kita nak buat benda betul, betul-betul. Ini baru sesuai dengan kehendak Islam, iaitu bila kita buat satu perkara itu, Allah cinta jika orang tu buat satu perkara. Innallaha yuhibbu idza amila ahadukum amalan an yutqinahu. Allah cinta orang yang bila dia buat kerja tu bersungguh-sungguh, maka termasuklah masyarakat sekalian. Anda boleh bersungguh-sungguh membantu usaha pihak MTS FAS ini untuk kita nak melahirkan generasi yang bukan setakat berjaya duniawi, sampailah ukhrawi. Bayangkan anda menjadi sebahagian daripada penyumbang-penyumbang kejayaan mereka. Waris para ulama, waris para anbiya ini semuanya lahir berkat dari sumbangan kita semua. Berhentilah jadi masyarakat yang sering menyalahkan, yang asyik mengeluh, apa nak jadilah dunia hari ini, apa nak jadilah masyarakat hari ini, anak muda apa nak jadi, remaja apa nak jadi hari ini. Sudah. Bila kita nak fikir untuk menyelesaikan benda ni, maka inilah solusinya, inilah jalannya, iaitu kita terus fikir dan kita menyumbang untuk sama-sama kita nak melahirkan, membangunkan, malah mengislahkan generasi hebat khalifah ini. Dengan sumbangan anda, semuanya akan dipermudahkan Allah. Amin.